Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rozia binti Anwar daripada IPG Kampus Pendidikan Teknik. Di sini saya akan bentangkan DLO KPPB saya iaitu SES 3243 Earth and Space. Okey, di paparan yang anda lihat sekarang ini adalah DLO yang telah saya hasilkan bagi subjek ini. Dan kalau dilihat dari sini TBI bagi untuk subjek ini yang digunakan untuk dan interdisciplinary dengan beberapa subjek yang lain pada semester yang lalu ialah confident in speaking and writing makes a critical communicator and indicator. Okey, so kalau kita tengok di sini TBI ini sudah melalui beberapa proses sepanjang bengkel di KPPB di mana semua pensyarah yang mengajar perlu berada dalam bengkel untuk proses kejelasan, merungkai dan merangkai, dan akhirnya kita berlakulah proses interdisciplinaries antara subjek. Akhirnya wujudlah TBI yang kami pilih pada semester lepas. Untuk pengetahuan semua, subjek NSPES ini ditawarkan bagi semester 2 tahun 1 bagi ambilan Jun 2022. Okey. Berikut adalah CLO bagi SES 3243. CLO yang pertama untuk examination, CLO kedua analyze and data and Earth's atmospheric processes and motion of the Earth. Ini adalah untuk praktikal. CLO 3 create a digital material about the evolution of astronomy, the universe and solar system. Ini melibatkan untuk digital material. Dan di manakah interdisciplinary subject iaitu yang terlibat untuk semester lepas yang boleh dikaitkan dengan SES 3243 ialah MPU 3122, di mana CLO yang terlibat bagi MPU 3122 ialah demonstrate appropriate listening and speaking skill in response to various stimuli in groups. Okey, di mana pelajar perlu membuat short video. Dan di sinilah pelajar akan dinilai dari segi speaking demonstration. Manakala CLO 3 untuk SES 3243 di mana pelajar memerlukan untuk create material di mana material ini yang dia akan digunakan untuk educational purposes. Dan berikut ini kalau kita boleh tengok gambar rajah di bawah di mana MPU 3122 okey, yang terlibat dengan interdisciplinary dengan subjek inilah. Untuk kami semester lepas kami gabungkan dengan subjek MPU 3122 untuk semua subjek-subjek sains. Berikut adalah EQ bagi semester lepas iaitu how to speak with confidence, how to write critically, how to write accurately and how to communicate with facts. So di sinilah kami gunakan TBI berikut untuk membentuk tugasan-tugasan dan perancangan pengajaran pada semester lepas. So seterusnya kita pergi terus ke deep learning yang ketiga di mana ini terus menjurus kepada pentadsiran berterusan bagi tugasan digital material yang ada interdisciplinary-nya dengan subjek bahasa Inggeris tadi, iaitu pelajar, okey, di sini kita tuliskan CLO di mana pelajar boleh dengan jelas untuk melihat apakah yang mereka perlu buat, dan ini adalah arahan tugasan. Dan ini adalah topik-topik yang terlibat, dan ini adalah hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. So hasrat pembelajaran kriteria kejayaan ini telah lebih lama dibuat iaitu sepanjang KPPB tu. Pensyarah identify dulu apakah hasratnya dan apakah kriteria kejayaan yang perlu pelajar capai. So saya tunjukkan satu contoh untuk topik 4 yang terlibat bagi digital. Okey. So dalam DLO ni disertakan beberapa video yang sesuai untuk pelajar jadikan panduan untuk tugasan mereka Di sini bukan saja video-video dan juga terdapat juga nota-nota yang sesuai untuk dijadikan panduan kepada pelajar. Okey, berikut ini adalah hasil daripada digital material yang pelajar hasilkan sendiri yang saya sangat kagum dengan hasil dia. So kita buka sikit dulu.
kalau kita tengok tadi hasil daripada apa yang pelajar buat tadi, standard dia adalah sama dengan standard video-video yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar luar negara. Dan nanti saya akan bincangkan dengan lebih lanjut lah bagaimana apa tu 3E ya dalam untuk subjek ini. Okey, menjurus kepada subjek ini. So itu adalah beberapa topik saja yang terlibat bagi untuk DLO yang ketiga. Walau bagaimanapun dalam saya punya CLO yang ada ni semua adalah terlibat juga untuk uh, untuk subjek untuk topik-topik yang lain. Untuk DLO yang kedua pun sama juga, ini adalah untuk praktikal di mana di sini saya tunjukkan dengan jelas lah di mana ini adalah arahan, topik-topik yang terlibat dan hasrat pembelajaran supaya pelajar tidak terkeluar daripada apa yang kita nak lah. So walaupun dia tidak dimasukkan, CLO ni tidak digabungkan dengan subjek-subjek lain, tetapi kalau kita boleh tengok hasil-hasil atau TPI yang telah kita rancang tu menyebabkan saya telah merancang PDP tu lebih kepada presentation, hasil pelajar. Pelajar boleh tengok kalau kita tengok sini, ini adalah student work, data daripada ini adalah laporan praktikal, ini adalah student work di mana sangat sesuai dengan TBI kita tadi, iaitu confident in speaking, writing makes a critical communicator and innovator. Okey, dia tidak semestinya bergabung secara eksplisit dalam CLO juga, tetapi TBI itu sendiri menyebabkan saya dapat merancang supaya PDP itu berlangsung mengikut TBI dan sesuai dengan apa yang kita kendaki sepanjang semester lepas. Dan kalau kita tengok ya, saya sangat puas hati dengan hasil kerja pelajar-pelajar. Ini satu lagi contoh kerja pelajar yang dihasilkan ya sepanjang PDP tu. Kita boleh nampaklah pelajar ni bukan sahaja belajar teori semata-mata, tapi TBI itu memain peranan untuk mereka menjadi lebih bermakna. Pembelajaran mereka lebih bermakna. Dan kalau di sini pula ialah melibatkan untuk subjek peperiksaan, walaupun tidak secara eksplisit dengan interdisciplinary, tetapi dia lebih implisit lah. Maksudnya aktiviti-aktiviti yang kita jalankan seperti presentation, writing, kita boleh nampak pelajar-pelajar lebih confident berbandingkan semester yang sebelum tu lah, sebab saya pun mengajar untuk ambilan ini ya, jadi saya boleh nampak sangat banyak improvement yang mereka lalui. Okey, so ini yang berkaitan dengan DLO yang saya hasilkan. Okey, so saya perlu cepatkan sedikit. Okey, so di mana di sini kalau kita tengok ya, ini adalah model pembelajaran pelajar di mana yang ni kita ada minta student hari itulah bantu semasa showcase. Okey, antara dia ya yang kita boleh nampak aspiration, expectation dia. Okey, so kita dah bagi course tu ya. So KPPB tu dengan adanya DLO ni, pelajar akan lebih jelas lagi. Dia akan nampak terus secara visual apa yang dikehendaki dalam KPPB kita. So jadi dalam student voice tu, ini antara yang student cakap ya, from the course briefing, I know what are the goals for the entire course so I can plan my study on how to achieve the goal at the end of the semester. Itu yang kita nampak lah ya. So kita tanya pelajar. So ini antara aktiviti yang kita buat, yang walaupun secara implisit tapi masih lagi tidak lari daripada TBI kita. So ini daripada student tadi ya. I enjoy outdoor activities such as a rock analysis and get to know better instead of having classic learning in the classroom. Okay, so ini juga student voice yang kata, I can improve my listening skill by focusing to friends' presentation in class. If there confusion, I'm not shy to ask. So ini antara bila aktiviti kita buat dalam presentation dalam bahasa Inggeris, pelajar memang sangat yakin ya membentangkan dalam bahasa Inggeris. Okay, so ini satu lagi ya, ini yang feedback yang kita bagi pelajar. Kita boleh tengok I accept those feedback from lecturers with open mind by improving and correcting my work and follow the lecturer's requirement.
Okey. So ini juga adalah ya yang pelajar buat hari tu kompetensi global 6C. Saya cuba besarkan kalau boleh nampak. Okey, ada lagi. So untuk ni saya akan cerita lebih detail selepas inilah ya. So ini adalah antara kerangka kerja 3R. Okey, yang melibatkan kesemua subjek-subjek sains. Okey, ini yang lebih kepada 3E yang saya cakap tadi. Ini more kepada untuk subjek SES 3243 ya. Kalau kita tengok pelajar dia lebih yakin ya, boleh confident in speaking. Apa lagi sini? Ini kalau untuk subjek yang kedua, I am able to predict the weather after learning and a few different types of cloud. Through the study of the cloud and weather, it's allowed me to prepare myself to predict weather that may occur in the future. So ini yang pelajar voice student voice. Dan kalau kita tengok pelajar pun sangat berbanggalah dengan hasil kerja mereka. So saya sangat bersyukurlah sebenarnya kalau kita tengok di sini DLO yang telah dihasilkan mendapat sebenarnya encouragement daripada JU daripada IPG Teknik, di mana kami telah diminta untuk menyediakan DLO selepas proses KPPB untuk membantu pelajar-pelajar lebih jelas untuk semester-semester yang akan semester yang mereka belajar pada semester tu ya. So oleh yang demikian mereka telah menjalankan satu pertandingan DLO KPPB di mana pembangunan site telah dinilai, semua pesara telah dinilai dan diberi pencapaian mengikut emas, perak dan gangsa. Dan Alhamdulillah saya telah mencapai pencapaian emas dalam showcase yang dijalankan pada 18 April yang lalu. Dan sebenarnya bukan ini saja ya, saya rasa ini adalah titik tolak kepada kami untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dari hasil daripada gabungan KPPB dan dihasilkan dalam bentuk digital yang sangat bermanfaat bukan saja kepada pelajar tapi warga IPG khasnya. Dengan itu saya berhenti di sini dulu untuk presentation saya dan sekiranya ada soalan bolehlah diberikan soalan selepas ini. Terima kasih di atas perhatian Yang Berusaha Doktor, tuan-puan sekalian. Terima kasih.